Assalamualaikum, apa khabar? Hari ini kita akan sambung lagi tajuk tolak masa, tetapi hari ini kita akan melibatkan tahun dan bulan, dekad dan tahun. Baik, kita menggunakan buku teks muka surat 158 ya. Buku teks muka surat 158. Baik, di sini ada soalan tolak masa yang melibatkan tahun dan juga bulan. Baik, kalau kita lihat di sini soalan nombor 1A, cari beza usia dalam tahun antara hamster dan juga arnab. Okey, jadi kita tengok di sini beza usia antara hamster dan juga arnab. Okey, kita nak fokuskan kepada soalan ini supaya kamu lebih faham. Cikgu akan tunjukkan jalan kiranya untuk soalan ini. Jadi soalan 1A, cari beza usia dalam tahun antara hamster dengan arnab. Okey, jadi kita tengok di sini hamster usianya 1/2 tahun, manakala arnab ialah 1/5 tahun. Ya, macam biasalah ya. 10 1/5 kita tolak 2 1/2 tahun dan jawapannya nak dikehendaki dalam tahun. Macam biasa kalau kita buat pengiraan pecahan tolak, kita mesti samakan penyebutnya. Jadi kita gunakan 5/2 supaya penyebutnya menjadi 10 untuk 5 dan 2 di sini. Okey, jadi kita dapat di sini ialah 10, 2/10 tolak 2, 5/10. Jadi untuk operasi tolak, seperti biasalah, sekiranya 2 ni kita tidak boleh tolak dengan 5, kita kena pinjam dari tahun ni ya. Nombor bulan untuk tahun ni ialah 10, tinggalnya 9. Dan yang diberi pinjam 1 itu nilainya kita tengok yang bawah ni lah. Pecahan di bawah ni sekiranya 10 ialah 10. Jadi 10 tambah 2. Jadi cikgu salin semula di sini. 9, 2 tambah 10, 12/10. Barulah boleh tolak dengan 2, 5/10. Okay, jadi macam biasalah, tahun kita tolak dengan tahun ya. 9 tolak 2, kita dapat di sini ialah 7. Kemudian 12 tolak 5 pun kita dapat 7/10. Jadi jawapannya ialah 7/10 tahun. Baik, itu untuk contoh 1A melibatkan tahun dan bulan. Baik, seterusnya kita lihat pula soalan 1B. Okey, kita lihat pula soalan 1B. Soalan 1B ni pula dia tanya, berapakah beza usia ikan emas dengan hamster? Jadi usia ikan emas tu ialah 8 tahun 8 bulan. Kita nak tolak dengan 1/2 tahun. Baik, jadi di sini kita lihat di sini ada 1/2 tahun. Bermaksud 1/2 ni kita kena cari berapa bulan, kita darab dengan 12. Jadi kita dapat 2 darab 1, 2 darab 6, iaitu 6 bulan. Sebenarnya cikgu nak kamu tahu 1/2 tahun itu bersamaan dengan 6 bulan. Kalau kita ingat, kita tak perlu lagi nak darab dengan 12. Faham? Jadi di sini bila kita nak buat pengiraan, macam biasalah, tahun, bulan. Okey, 8 tahun 8 bulan tolak, ni berapa ni? 2 tahun. Yang tadi kita dapat ni ialah 6 bulan. Terus saja kita tolak, kita dapat 8 tolak 6, 2. 8 tolak 2, 6. Okey, jadi jawapannya ialah 6 tahun 2 bulan untuk contoh yang B. Baik, seterusnya kita lihat pula
soalan yang seterusnya ni. Soalan nombor 2. Muka surat 159. Okey, muka surat 159. Soalan 2. Kira hasil tolak 16.875 tahun. Ini soalan 2. Cikgu tulis di sini. 16.875 tahun. Kita nak tolak 5.625. Soalan ni sangat-sangat senang kerana ianya hanyalah perpuluhan sahaja dan dikehendaki dalam jawapan pun dalam tahun. Okey, tahun tolak tahun nak dalam tahun juga. Jadi cikgu letaklah di sini. Kita senang sangat ni. Kamu boleh buat je. Itu untuk soalan yang 2. Okey. Seterusnya kita tengok pula soalan nombor 3 di sini. Ya, soalan nombor 3 di sini. Cikgu tulis nombor 3 di sini. Berapa bulankah lebihnya 30.25 tahun daripada 29 bulan? Okey, jadi soalan ni tanya berapakah lebihnya. Jadi jawapannya nak dalam bulan di sini. Jadi cikgu tulis di sini 30.25 tahun. Kita nak tolak dengan 29 bulan dan jawapannya nak dalam bulan. Okey, jawapannya nak dalam bulan. Apa yang kita mesti buat di sini ialah, okay, kamu lihat di sini 30.25. Okey, 30.25 kita kena buat apa? Ya, sudah pastilah kita kena darab dengan 12 bulan. Kita nak tukarkan ni 30.25 tahun, kita nak tukar kepada bulan, terus sahaja kita darab dengan 12. Okey, jadi jawapannya di sini ialah 363 bulan. Okey, nanti ya. Okey, 363 bulan barulah boleh kita tolak dengan 29 bulan. Kita tolak 363 tolak 29 bulan. Okey, jawapannya ialah 334 bulan. Cikgu salin semula di sini supaya kamu faham ini sebenarnya jalan kira yang mesti kita buat, kerana menukar unit masa kita dah pun belajar. Untuk hari ini kita cuma belajar bagaimana kita hendak tolak dan jawapannya mengikut unit yang dikehendaki. Baik, seterusnya kita lihat di sini kita ada soalan nombor 4. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, cikgu nak kamu faham soalan nombor 4 ni. 14.5 tahun tolak 7 3/4 tahun dan jawapannya dikehendaki dalam tahun dan bulan. Ya, kalau kita tengok di sini, 14.5 tahun. Kita kena jadikan dulu kepada tahun dan juga bulan. Jadi untuk ini kamu kena faham dan kena ingat. 14 ni sebelum titik perpuluhan memanglah 14 tahun. Yang kita nak tengok di sini ialah perpuluhan 5 ni ialah sifar perpuluhan 5 tahun nak ditukarkan kepada bulan, kita darablah dengan 12. Ya, kita darab dengan 12, kita dapat berapa? Cikgu tunjuk lagi ni. 5. Okey, kita dapat di sini ialah berapa tu? 6 apa? 6 bulan, bukan 6 tahun. 6 bulan. Kalau titik perpuluhan ni dah acap kali dah cikgu ajarkan. Ini ialah satu titik perpuluhan kan? Tadi kita dapat 60, mestilah di sini titik perpuluhan. Kerana ini ialah 6
bulan. Jadi kita dah dapat dah 14.5 tahun bersamaan 14 tahun 6 bulan. Sekarang kita nak cari pula 7/3/4. Okey, 7/3/4 tahun. Jadi 7 ni memang dah 7 tahun. Jadi 3/4 ni kita darablah dengan 12. 4 darab 1, 4 darab 3. Jadi kita dapat di sini 9 bulan. Nampak? Jadi barulah kita boleh tolak tahun, bulan. Baik, kita dapat tadi 14.5 bersamaan 14 tahun 6 bulan. Kita tolak yang ini berapa ni? 7 tahun. Ni 9 bulan yang kita darab tadi 3/4 darab 12. Kita nak tolak 6 tolak 9 tak dapat. Pinjam dari 14 tahun. 14 tahun tinggalnya 13 tahun. Yang diberi pinjam 1 tahun itu nilainya ialah 12 bulan. 12 tambah 6 ialah 18. Jadi 18 tolak 9 dapat 9 bulan. Kemudian 13 tolak 7 dapat 6. Jawapannya ialah 6 tahun 9 bulan. Okey, itulah dia jalan pengiraan untuk contoh 4. Ya, itu ialah jalan pengiraan untuk contoh 4. Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Kamu boleh faham apa yang kita dah lihat di situ. Berkaitan dengan tahun dan bulan. Okey, seterusnya dekad dan tahun. Kita tengok pula contoh dekad dan tahun dalam buku teks. Ini kita muka surat 160. Ini muka surat 160. Kita lihat di sini, berapakah lebih tempoh Encik Syamil tinggal di Taman Universiti berbanding dengan Encik Siva. Jadi ada perbualan antara Encik Siva dan Encik Syamil. Saya hendak pulang ke Taman Universiti. Saya telah tinggal di sana hampir 1/4/5 dekad. Encik Syamil pula cakap, saya pun tinggal di situ lebih kurang 3/1/2 dekad. Mari saya bantu tuan. Ini Cik Siva ni kereta dia rosak. Jadi Cik Syamil pergi bantu. Rupanya mereka tinggal satu taman. Jadi kita nak cari berapakah lebihnya tempoh Encik Syamil tinggal di situ berbanding dengan Cik Siva. Jadi kita tolaklah di sini. 3/1/2 dekad tolak. Ni cikgu tunjukkan ni. Ni sebab senang sahaja ni. Okey, nampak? 3/1/2 dekad tolak 1/4/5 dekad. Jadi macam tadilah, sama macam yang tahun tadi. Kita samakan penyebut dia di bawah. Lepas tu tak ada masalah di sini. 3/5/8 dekad tolak 1/8/10 dekad. Cumanya di sini pinjam 1 kan, tinggal 2. Yang diberi pinjam tu nilai dia 10 juga, tambah 10 di situ. Kerana itulah ianya jadi 2/15/10 dekad tolak 1/8/10. Jawapannya ialah 1/7/10 dekad. Okey, itu contoh 1. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. 9 dekad tolak 3/10 dekad. Ni 9 dekad tolak 6 3/10 dekad. Dan jawapannya dikehendaki dalam dekad dan tahun. Jadi kita tengok di sini. Ini memang dekad. Tapi 3/10 ni ialah tahun. Jadi nak tahu berapa tahun? 3/10 ni kita darablah dengan 10. Kenapa darab dengan 10? Kerana 10 tahun bersamaan 1 dekad. Jangan lupa. Jadi kita ni 10 dengan 10 kita matikan, ialah 3 ni ialah 3 tahun. Jadi 6 dekad 3 tahun. Kemudian barulah kita boleh tolak. Kita susun betul-betul. Dekad, tahun. Tengok di sini. 9 dekad kamu boleh buatlah kosong tahun. Lepas tu tolak 6 dekad 3 tahun. Tolak di situ.
Okey, kemudian di sini Sifa tak boleh tolak dengan 3, pinjam 1 dekad. 1 dekad nilainya ialah 10. Jadi di sini kamu jangan lupa tinggal 8 di situ. Kemudian 10 tolak 3, 7. 8 tolak 6, 2. Jawapannya ialah 2 dekad 7 tahun. Okey. Cikgu harap kamu boleh fahamlah. Seterusnya di sini ialah contoh untuk muka surat 161. Baik, kira beza waranti antara kedua-dua komputer riba berpandukan maklumat di sebelah. Okey, jadi untuk soalan 3 ni senang sahaja, semuanya melibatkan perpuluhan. Kamu hanya perlu tolak sahaja dan pastikan titik perpuluhannya ini sama macam tu. Jadi jawapannya ialah 0.1 dekad. Okey, cumanya di sini cikgu nak kamu perhatikan untuk soalan nombor 4. Okey, kita tengok untuk soalan nombor 4. Hitung baki dalam tahun. Apabila 47 tahun ditolak daripada 8.1 dekad. Ini kita kena faham ni ya. Mesti ditolak daripada, mestilah kalau daripada tu selepas perkataan daripada, nombor itulah di depan. Jangan lupa. Jadi 8.1 dekad tolak 47 tahun dan jawapan yang dikehendakinya ialah dalam tahun. Okey, jadi di sini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Yang kita tahu di sini ialah 8.1 dekad. Bila kita nak tukar kepada tahun, kita darab 10. Ingat, kalau darab 10 sangat senang. Ke manakah titik perpuluhannya? Ya, bertambah ke depan 1 kali sahaja. Kita alihkan 1 kali kerana sifarnya 1. Jadi di situ kita dapat ialah 81 tahun. Senang sangat. Okey, jadi 47 tahun kita tambah 81 tahun. Okey, tambah pula kita tolak. Gitu tolak. Kita dapat berapa di sini? Jadi 47 tahun pula cikgu silap di sinilah. 81. Kamu kalau buat pengiraan matematik kena tengok betul-betul ya. Itu dia. Jadi 81 tahun kita tolak 47 tahun. Tolaklah macam biasa. Dapatnya 34 tahun di situ. Okey, jadi cikgu harap kamu fahamlah untuk contoh yang keempat ya. Seterusnya kita lihat di sini ada satu contoh di sini, contoh yang kelima. Okey, ada contoh yang kelima di sini. Kamu lihat contoh yang kelima. 9.4 dekad tolak 1/2 dekad bersamaan dengan berapa dekad berapa tahun. Jadi di sini 9.4 dekad ni kita kena jadikan kepada dekad dan tahun. Jadi kamu kena tengoklah di sini. Ni kan 9.4 ni kita kena buat apa? 9.4 kita darab sahaja dengan 10. Sangat senang kerana melibatkan 10. Jadi kita alihkan sahaja titik perpuluhannya ke depan kerana ada satu sifar. Jadi jawapannya di situ ialah bersamaan 9 dekad 9 dekad 4 tahun. Okey. Sebenarnya kita tak perlu darab dengan 10 ni. Cikgu pun tersilap lagi. Tu dia. Ni senang sangat ni sebab terlalu senang ni cikgu terlupa. Ni kan. Ni sebelum titik tu ialah dekad, 9 dekad. Selepas titik tu ialah tahun. Jadi 9 dekad 4 tahun sahaja di situ. Kemudian yang kita tengok di sini ialah 21/2 dekad. Okey, 21/2 dekad
Yang 1/2 ni kita darablah dengan 10 kerana kita nak tukar kepada tahun. Jadi 2 darab 1, 2 darab 5. Kita dapat di situ ialah 5 tahun. Jadi di sini ialah 2 dekad 5 tahun. 2 dekad 5 tahun kita tolak. Macam tu kita tolak. Okey, 4 memang tak boleh tolak 5, pinjamlah 1 dekad. Okey, yang diberi pinjam 1 dekad tu dah tinggal 8. Yang diberi pinjam 1 tu ialah nilainya 10. Jadi berapa? 10 tambah 4 jadi 14. 14 kita tolak dengan 5, kita dapat 9. Kemudian 8 tolak 2, kita dapat 6. Jadi jawapannya ialah 6 dekad 9 tahun untuk contoh yang kelima. Jadi apabila kita mengira matematik, kadang-kadang ada tersilap macam cikgu tadi kan, ada tersilap. Kerana itu kita kena tengok betul-betul jangan ada kesilapan. Apabila kita sedar kesilapan tu, kita perbaikilah. Tu dia cara dia. Seperti biasalah untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu, kita lihat di sini soalan. Baik, sekarang untuk hari ini kita melibatkan tahun-tahun, dekad dan tahun. Jadi cikgu akan fokuskan kepada soalan C dan D. Soalan C dan D. Okey, soalan cuba ini yang kamu harus buat. Cikgu akan bimbing kamu. Jadi soalan C, 4,5 tahun tolak 1/5/12 tahun. Dikehendaki jawapannya dalam tahun dan bulan. Jadi macam biasalah kalau 4,5 tu 4,5 tahun, kamu pastikan apa yang kamu kena pastikan ni. 0,5 ni 0,5 mestilah kita darab dengan 12. Dapat berapa nanti? Kemudian ini ialah dalam unit bulan. Yang lepas titik perpuluhan itu ialah bulan. Nanti kamu akan dapat semasa kamu mengira nanti kamu akan dapat. Kemudian yang 1/5/12. Ni cikgu tulis di sini 1/5/12. 1 ni memang 1 tahun lah. Okay, jadi yang kita nak tengok ini 5/12 itu bersamaan dengan berapa tahun. Kamu darablah dengan 12. Okey, jadi ni cikgu tunjuk lagi. Tinggal berapa tu. Semua dah cikgu beri dah. Jadi apabila kita dah lengkap dapat ada tahun, ada bulan, barulah kita boleh tolak. Kemudian kamu susunlah. Okey, tahun, bulan. Nanti dalam pengiraan lepas tu kamu tolaklah. Okey, itu cikgu bimbing kamu. Kemudian soalan D. Okey, soalan D 9,1 dekad tolak 6/3/10 dekad. Jawapannya nak dalam dekad dan tahun. Jadi di sini juga untuk soalan D ni juga kamu lihat betul-betul 9,1 dekad ni kamu kena jadikan ianya kepada dekad dan tahun. Okey, kena jadikan kepada dekad dan tahun. Ini sangat senang sangat senang. 9 di depan ni ialah 9 dekad dan 1 di belakang itu ialah 1 tahun. Okey. Seterusnya 6 ni 6/3/10 dekad. 6 ni memanglah 6 dekad. Ni 3/10 ni nak tukar kepada tahun, darablah dengan 12. Jadi kamu akan buatlah. Okey, darab dengan 12 nanti dapat berapa tahun di situ. Nampak? Okey, cikgu harap kamu boleh buatlah. Baik, seterusnya kita lihat pula untuk ni soalan mana ni? Soalan yang ke nombor 2. Okey, nombor 2 kamu perlu jawab di situ ialah EF. Kamu jawab E dan F sahaja untuk nombor 2 ni. Cikgu tulis ni. 2 E dan juga F. Baik, kita tengok 2E. Soalan 2E ialah 9/7/10 dekad. 9/7/10 dekad tolak 2 dekad 3
tahun. Okay, jadi soalan ni nak dalam tahun. Nampak? Jadi semuanya kita kena tukarkan kepada tahun. Nampak? Jadi kalau 9 ni memang dah kita kena buat apa? 9, 7 per 10 kan? Okay, jadi 9 ni kita dah tahu dah 9 darab 10. Ataupun kamu nak buat macam ni, 10 darab 9 tambah 7. Jadi berapa? 10 darab 9, 90 tambah 7, 97 per 10. Kan macam kita dah belajar kan, darablah dengan 10 sebab 10 tahun. Nanti kamu akan dapat berapa tahun. Dekad tukar kepada tahun. Kemudian ni 2 dekad 3 tahun ni senang sangat ni. Kalau 2 dekad ni kita dah tahu mestilah 20 tahun. Tambah dengan 3 jadi berapa tahun. Kemudian kamu teruslah tambah dan dapatlah jawapan dalam tahun. Senang sangat nombor 2. Lepas tu 2F. Untuk 2F 8.1 dekad. Tukar kepada dekad dan tahun. Sangat senang. Dekad tahun. Jadi berapa dekad di sini? Mestilah 8 dekad 1 tahun. Kemudian 27 tahun. Kalau 27 tahun kamu pastilah buat apa? Kalau 27 tahun nak tukar kepada dekad dan tahun, tolak 20. Kenapa tolak 20? 20 itu bersamaan 2 dekad. Ni cikgu tunjuk satu cara. Kemudian yang baki ni ialah tahun. Jadi seterusnya kita akan bincangkan soalan C 4.5 tolak 15 per 12. Dan jawapan yang dikehendaki ialah dalam tahun dan juga bulan. Jadi di sini kita lihat 4.5 tahun. Okey, 4.5 tahun. 4 tahun ni kita dah pasti ianya ialah tahun. Jadi yang kita kehendaki ialah 0.5 kepada bulan. Jadi 0.5 kita darab dengan 12. Ya, kita darab dengan 12 kerana 12 bulan ialah 1 tahun. Jadi cikgu tunjukkanlah di sini ya. 5 darab 2 10. 1 turun 5 darab 1 5. Ni sifar. Baik. Ianya ialah 6 bulan. Nampak di situ. Ini ialah 6 perpuluhan sifar ni ialah 6 bulan. Kamu jangan lupa setiap kali kita darab dan bila kita dapat jawapannya di mana kita hendak meletakkan titik perpuluhan mestilah sama dengan yang ini 1 titik perpuluhan. Kemudian kita akan tengok pula 1/5 per 12 tahun. Okey, kita tengok di sini 1/5 per 12 tahun. Baik, cikgu buat macam ni supaya kamu jelas. Tahun, kemudian bulan. Tahun, kemudian bulan. Okay, yang satu ni memang kita dah pasti. Satu tu ialah 1 tahun. Yang kita nak cari ni ialah 5 per 12 ini dalam bulan. Kita terus sahaja darab 12. Jadi, ini sangat senang. 12. Kita potong macam tu saja. Jadi yang pastinya ini 5 ni ialah 5 bulan. Okay. Kemudian soalan yang D. Okey, soalan yang D bagaimana untuk kita jawab soalan D? Kamu lihat di sini, cikgu akan tunjukkan cara untuk menjawab soalan D. Ya, 9.1 dekad tolak 6 3 per 10 dekad dan jawapan yang dikehendaki ialah dalam dekad dan tahun. Ya. Jadi 9.1 dekad ni sudah pasti 9 ni ialah 9 dekad. Okey, kemudian ni 0.1 ni ialah 0.1
1 kita darab dengan 10. Kita kena ingat sebab 10 tahun bersamaan 1 dekad. Jadi sudah pastilah kita darab dengan 10. Okay, jadi yang ini cikgu harap kamu tahulah bila kita darab ni 1 titik perpuluhan dan ini 10 titik perpuluhan tu kita keluarkan. Yang tinggalnya ialah apa ni? 1 ni 1 apa? Ya, 1 ni ialah 1 tahun. Cikgu tunjuk lagi yang tu. Kemudian ni kita nak tolak ni 6 3/10. 6 3/10. 6 ni sudah pastilah 6 dekad. Yang kita nak tengok di sini ialah 3/10. Okey, 3/10 ni kita darablah dengan 10 ya, kerana 10 tahun 1 dekad. Jadi kita habiskan di situ. Kemudian kamu akan susun baik-baik dekad dan tahun. Kemudian bolehlah kita tolak dan dapatlah jawapannya nanti. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang kita pelajari daripada awal tadi dan semoga kamu dapat menyiapkan kerja latihan cuba ini yang telah pun cikgu tunjukkan sebahagian jalan kiranya.